menjaga adab dan tata cara lah supaya rakaman nanti cantik. Dia tidak nanti terbanyak gangguan lah untuk kita edit. So pastikan mikrofon penonton ataupun peserta semua dalam mode senyap ataupun mute sepanjang sesi. Mohon tidak unmute lah. Kalau ada apa-apa nanti bila cikgu saya kata nak tanya boleh unmute, baru boleh unmute. Kalau tidak, mohon semaklah mikrofon masing-masing. Sentiasa cek berada di dalam mode senyap sepanjang sesi berlangsung. Ya. Kemudian semasa sesi berlangsung, peserta boleh mengajukan soalan di ruangan chat. Maksudnya sepanjang Dr. Juf memberi penerangan, kalau murid-murid ada soalan, letakkan saja ataupun typekan saja di ruangan chat. InsyaAllah cikgu akan cuba bantu ataupun tim cikgu yang ada hari ini, kalau ada dekat dalam ni, Ustaz Syakir pun ada. Sama-sama kita akan bantu sebelum kita dapatkan jawapan daripada Dr. Juf lah. Okay, jadi kalau ada soalan ketika itu, just tanya. Jangan tunggu di akhir nantilah. Okey, maksud cikgu type di ruangan chat jangan unmute pula terus tanya, nanti terganggu Dr. Juf. So type di ruangan chat dahulu untuk apa-apa soalan. Okey, sesi soal jawab akan dibuka sebelum sesi berakhir. Maksudnya sekiranya soalan-soalan murid-murid tidak lagi terjawab, masih belum berjawab ataupun masih perlukan penerangan ataupun eksklusif jawapan daripada Dr. Juf, bolehlah di sesi akhir nanti unmute dan tanya. Tapi tunggu cue cikgu dulu lah. Bila cikgu kata siapa ada soalan boleh unmute dan tanya, baru boleh unmute ya. Okey. Jangan gunakan perkongsian ketika pembentang sedang membuat persembahan slide lah. Kerana ini akan mengganggu nanti ya. Kalau siapa-siapa cuba untuk share screen, nanti Dr. Juf punya screen akan terganggu dan akan efek kepada perjalanan sesi lah. So elakkan menggunakan share screen Kalau boleh tak, jangan gunakan. Dan untuk makluman juga hari ini, Alhamdulillah kita dah semakin ramai, kita dah ada 62. Mohon panggil lagi rakan-rakan yang belum masuk. Pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi. So murid-murid tunggu, dengar dulu, enjoy the session. Jangan risau tentang kehadiran. Dah akhir nanti, barulah pautan kehadiran akan dikongsikan. Jadi buat masa ini, fokus dan enjoy the process. Alright. So, tanpa berlengah lagi, harap-harap Dr. Juf dah dapat teguk air dulu sikit sebelum bersama dengan adik-adik murid-murid 1 jam setengah ni. Okey, untuk sesi dokumentasi laporan dengan pages dan number. So, saya nak perkenalkan dulu Dr. Jufrizal Kajanto daripada Pontian Johor. Yang berasal daripada Pontian Johor. So siapa yang daripada Johor ni sekampung lah dengan Dr. Juf, lepas ni boleh cari di Pontian. Tetapi Dr. Juf bukanlah tinggal di Pontian. Dr. Juf sekarang adalah merupakan pensyarah di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Tak silap saya jabatan Fakulti Kejuruteraan Dr. Juf? Mechanical dia saya. Fakulti Kejuruteraan Teknikal Mechanical. Mechanical. Dr. Juf engineer Mechanical engineering dalam bidang kejuruteraan mechanical di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi Dr. Juf juga adalah merupakan seorang professional Apple Professional Learning Provider dan juga Apple Certified Apple Teacher. Jadi untuk itu tanpa membuang masa dan tanpa berlengah lagi, Alhamdulillah sampai saya cakap-cakap ni dah ada 69 dan kita harapkan lebih ramai lagi yang akan masuk. So murid-murid panggillah lagi kawan-kawan. Dan untuk itu tanpa berlengah lagi saya serahkan sesi kepada Dr. Juf. Silakan Dr. Juf. Okay, terima kasih rakan saya Dr. Harwati daripada UKM. Okay. Assalamualaikum dan greeting. Selamat tengah hari, selamat petang. Kita waktu yang sama tak ada selamat malam ke. Okay. Time zone kita sama. Okay, let me share my screen I guess. Okay, nama saya macam tadi Dr. Harwati dah terangkan, Jufrizal. Saya berasal daripada tu air baloi tu. Tulis keluar air baloi. Pontian Johor. Siapa yang kalau berasal daripada Johor mungkin tahulah. Pontian adalah salah satu daerah lah di Johor. Okay, Dr. Harwati kata saya sekarang mengajari Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Okay, di FCAT, Fakulti Kejuruteraan Mechanical di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. So harap adik-adik tahulah kat mana UTM tu, dekat Melaka tak jauh kalau keluar daripada tol. Nanti, yelah Melaka biasa orang tahu jalan pergi apa, Zoo Melaka kan, kita Membuaya. Tapi sekali-sekala lepas ni kalau pergi Melaka, ya jom kita tengok UTM macam mana kan. Menarik juga kan.
mana tahu insyaAllah satu hari nanti adik-adik akan masuk sini ya. Jadi insyaAllah kita boleh jumpa lah. Okay. Okay. So pertama kali saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama pada program kita pada hari ini. InsyaAllah ini yang terakhir daripada 4 sesi kita. Okay, kita akan bertemu lagi mungkin di lain sesi, tapi yang sesi kali ini yang terakhir. Okay, so kita akan seperti Dr. Harwati kata tadi, di tajuknya kita akan menggunakan 2 apps. Okay, yang pertama adalah Pages, yang kedua adalah Numbers. So mari kita tengoklah apps kita yang pertama dulu. Okay, macam mana kita nak cari apps Pages tu? Sebenarnya dia yang color orange ni, yang ada pensel ni. Okay, dia ada pensel dekat ni lah apps dia lah. Okay, saya tunjukkan kat sini. Okay, kalau tak tahu macam mana, kalau lupa lah, mana tahu nanti lupa ataupun nak cari apa-apa, kita boleh letak jari kita kat tengah sini, gunakan satu jari dan tekan dekat tengah tu, tarik ke bawah dan boleh typekan lah Pages contohnya. Saya keluar Pages kat situ. Katakanlah kalau terlupa lah. Ini bukan saja untuk Pages, tapi untuk cari apa-apa file lah. Apa-apa file adik-adik nak cari dekat dalam iPad. So ini kita panggil Spotlight. Spotlight ni dia carilah, dia satu sistem yang cari semuanya dalam kita punya iPad. Okay, so boleh tekan logo ni. Okay, boleh tekan logo Pages tu. Okay, so adik-adik punya mungkin masih kosong lagi, tak sama macam saya punya. Saya dah ada beberapa. So mungkin saya nak sharekan dulu beberapa contoh Pages. Mungkin sebelum ni adik-adik dah belajar Keynote, dah belajar Clips, iMovie dan sebagainya. GarageBand. Okay, so Pages ni kita cuba adik-adik tengok kat sini. Okay, macam ni adalah salah satu contoh yang digunakan untuk macam team ni dia buat assignment. Okay, so dia gunakan Pages ni, ada 4 orang pelajar ni. So dia buatlah contoh kajian berkenaan kesan geseran dan sebagainya. So dalam ni adik-adik tengok boleh masukkan gambar. Okay, kalau kat sini pun in fact sebenarnya ada video kat sini. Okay, boleh masukkan video dalam dokumen ni. Okay, boleh masukkan table dan sebagainya. Okay, boleh masukkan macam ni. Adik-adik perasan dia gunakan pensel untuk gambar yang sama, daripada gambar yang ada ni, dia letak macam annotation, gunakan pen untuk tambah ayat dan sebagainya. Okay, so ada contoh lain sepertinya, seperti saya nak sharekan sebentar. Okay, contoh macam satu lagi contoh, mungkin dia ni berkenaan makanan B40 contohnya. So kalau adik nampak, dia adalah contoh. Dia nampak Pages dia macam satu buku yang kita boleh letak semualah. Pages ni adalah satu dokumen yang kita boleh letak semuanya. So in fact sebenarnya Pages ni kita akan letakkan semua apa yang kita dah belajar daripada hari pertama hari tu sampai hari semalam. So kita boleh letakkanlah semua gambar dan sebagainya. So kalau saya harap adik-adik nampaklah dokumen ni macam dia very powerful dan very, apa saya nak cakap, versatile. Dia ada kepelbagaian. Kita boleh letak semuanya dalam ni. Kita boleh letak semuanya dalam ni. Dan nanti saya akan tunjuk sebenarnya daripada sini, daripada Pages ni kita boleh jadikan EPUB. Okay? Ingat dulu perkataan EPUB. Okay? Nanti saya akan tunjukkan apakah itu EPUB. Okay? So daripada EPUB tu nanti, yang itu biasanya kita akan kongsi kepada kawan-kawan kita. Okay? Okay, so mungkin pertama kali kalau adik-adik nak buka satu dokumen baru, okay, contoh saya dah tunjukkan lah, ada bermacam-macam jenis Pages. Kalau nak buka satu dokumen baru, mungkin dah ingat lah, kalau sebelum ni guna Keynote dan guna GarageBand, konsepnya sama. Kalau kita nak buka satu dokumen baru, kita akan pergi pada plus yang atas ni. Sentiasa bila nak buka satu dokumen baru je tekan plus tu. Okay, so mungkin boleh buka plus tu, dia tekan plus tu. Semua dah boleh buka Pages semua ada Pages Okay, cuba tekan plus tu. Okay, so harap boleh sama-sama buat dan tengoklah kalau ada masalah boleh bagi tahu Okay, so bila tekan plus tu, adik-adik akan nampak macam-macam jenis template. Sama juga macam Keynote. Kita akan ada template, yang mana template ni adalah yang telah diberikan oleh Apple lah. Kita boleh guna, tak ada masalah. So macam-macam template boleh guna, tetapi yang cikgu nak fokuskan ada 2 template kat sini, yang namanya Books. Okay, yang namanya Books ni, kenapa? Sebab nanti ni, ingat tak tadi cikgu cakap perkataan EPUB?
Okay. So akhirnya nanti kita akan share kepada EPUB. Okay. Okay. EPUB ni, okay, mungkin saya tunjuklah sekarang kan. Okay, EPUB ni contoh EPUB contoh ni lah, contoh pelajar kawan-kawan adik buat ni. Okay, ni EPUB. Okay, nampak kita boleh mainkan video dan sebagainya. Macam kita boleh mainkan video, nampak dia boleh lukis dalam ni. Okay, dia boleh buat macam tadi cikgu ada tunjukkan lah, dia boleh buat pakai Apple Pencil, dia buat annotation dia buat catatan catatan pakai pensel. Dia buat apa, mind map lah ni mind map. Okay. Contohnya apa lagi lah. Di sini pun ada video. So inilah kita panggil EPUB. Okay. EPUB ni kita boleh kongsi kepada cikgu kepada rakan-rakan kita yang lain. Beza EPUB dengan Pages tadi, kalau dalam Pages tu kita masih boleh ubah-ubah lagi. Kalau perasan tak, EPUB ni dia dah tak boleh berubah lah. Maknanya kita kongsikan EPUB ni kepada cikgu ataupun kawan-kawan kita lah yang terakhir. Maknanya bukan dalam proses masa buat tu lagi, tapi ini adalah hasil akhir. Okay? Okay. Kita balik semula kepada Pages tu. Okay, jangan terconfuse lah. So far okay lah? Tak faham tak? Ataupun confused pasal EPUB dengan Pages ni. Okay? Sekarang kita akan buat Pages, tapi nanti kita akan tukarkan kepada EPUB. EPUB tu ni macam buku elektronik lah. Itu hasil akhirnya. Okay? Okay, so kita akan gunakan portrait ataupun landscape untuk books. Okay, adik-adik boleh tengok yang lain adalah letter dan sebagainya, poster kalau adik-adik nak buat poster kat sini. Contoh nak buat poster dengan pantas, tak tahu nak jual motor ke, nak cari binatang kesayangan hilang ke dan sebagainya, boleh guna poster-poster dia ada ni. Okay, tapi untuk hari ini fokus kita adalah kita akan gunakan yang namanya books. Okay, boleh tanya. Kalau tanya je. Saya pun baca chat juga. Kalau apa-apa pun Dr. Alti pun ada. So kalau ada nak tanya, boleh tanya. Okay. So bila buka kamera. Okay. Alright. So apa yang saya nak adik-adik buat sekarang, ingat tak saya ada sharekan beberapa dokumen. Okay. Saya ada sharekan beberapa dokumen dalam Telegram. Okay. Saya ada sharekan template dan juga dalam tu ada gambar, ada music dan sebagainya. Boleh tak kita buka yang tu? Okay. Sebab kita akan mula dari situ. Tapi sebenarnya apa yang saya sharekan kepada adik-adik tu adalah daripada sini daripada book landscape ni, yang ini. Yang The Study of Cell Biology. Sebenarnya saya start daripada sini. Tapi saya dah tambah sikit lah untuk, so kalau adik-adik nak mula daripada zero, boleh gunakan dokumen ni. Kalau yang siapa tak download lagi lah. Okay. Tapi siapa yang dah download, kita guna workbook yang saya dah sharekan tadi. Workbook dia, rupa dia macam ni. Ni, rupa dia macam gini. Okay. So boleh tak buka ni dulu? Okay. Pandai tak nak buka macam mana? Ada masalah tak? Tadi saya ada sharekan sikit. Okay. Boleh buka tak? Kalau tak boleh buka, pergi kat mana? Cari kat sini. Boleh tak cari? Dekat search ni, cari nama dokumen tu workbook. Macam tu, workbook. Saya punya banyaklah workbook saya, tapi confuse pula adik-adik mungkin tak ada lagi workbook, mungkin tak banyak lagi file, so maybe boleh jumpa rasanya. Okay. Buka workbook tu. Okay. Ada masalah tak? Kalau ada masalah mohon maklumkan kalau tak ada makluman, saya jangka semuanya okey okey. Dr. Juf, maaf interrupt Dr. Juf. Rasanya Yes, saya. pelajar-pelajar ni dia tanya boleh ke buka kamera. Pada saya kalau mereka nak on kamera boleh je. Nak tunggu Boleh, tak ada hujung-hujung masalah. ambil gambar pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kalau tak cuma kelemahan kamera mungkin ginilah, kalau adik-adik berada dekat yang mana connection internet tu agak stabil, bagus pula kamera sebab kalau rasa internet kurang stabil, mungkin tak perlu buka kamera. Sebab apa? Sebab nanti dia akan tarik dia tarik. Internet tu macam kuat lah sebab bila kita pakai Webex ni, dia macam kita hantar gambar tu ke server dan kita download daripada server. So
Dia kena upload tinggi, download pun tinggi. Macam itulah. So, tapi saya tak ada masalah. Kita orang okey. Nak buka kamera, okey. Tak ada masalah. Lagi bagus Okey. Setuju Saya pun kalau tengok nampak juga. murid lagi seronok kan? Ini nampak muka Dr. Wati, saya dah kenal lah Dr. Wati. Malu Okey, okey silakan kalau. Dr. Zu. Silakan. Okey. Alright. Okey, tak apa kalau malu tak apa. Okay, so so come back to our focus balik. Okay, dah ada workbook semua dah boleh buka saya harap workbook boleh buka atas apa yang saya sharekan tadi. Okay, so daripada workbook ni okay, the idea is sama macam keynote juga. Sebab tu saya tekankan balik sebab kalau ingat dekat keynote kita ada dua butang ni juga, plus dengan brush. Okay, macam apa kita ingat yang plus ni kalau kita nak tambah benda baru. Okay, kalau brush ni pula kalau kita nak macam touch-up lah. Macam, so ingat tu je kalau saya analogi ni macam tu. Okay, so apa kita perlu buat sekarang adalah dengan apa yang workbook yang dah ada ni, mohon tukarkan nama dengan tajuk. Boleh tak? Ingat tak macam mana? The idea is macam keynote. Okay, maksud saya adalah awak pergi dekat kotak yang saya dah berikan ni, tap sekali, dia akan keluar apa option yang kita boleh buat kepada teks ni. Tapi kalau adik-adik tekan 2 kali guna jari, tap 2 kali, then automatically dia akan boleh edit. Okay? Boleh tak? Boleh tak? Cuba ubah. Sekali lagi. Okay? Double tap kat situ. 1, 2, lepas tu ubah. Okay? Mungkin tajuk dia adalah stimuli and responses in human. Ni adalah tajuk tahun 3 tahun 3 sains Okay? Boleh tak? Ada masalah tak? Dari tadi ni apa kamera hihi malu. Okey, ada tak? Saya tanya pasal workbook, ada siapa tak dah buka dan boleh, ada masalah tak Kita boleh fokus sikit. Boleh? Alright, baik. Alia, Danish, tak ada. Apa yang tak ada? Workbook tak ada. Kalau tak ada, boleh pergi pada Telegram tu. Saya ada share. Okey, terima kasih. Terima kasih semua Okey. Memang sporting lah semua, bagus Alright. Okay, so lepas tu tukarkan nama. Okay, double click juga tukarkan nama anda contohnya. Okay, saya tukarkan nama. Okay, contohnya. Okay, so ini saya rasa tak ada masalah So adik-adik boleh nampak yang kalau kita nak edit satu teks, kita hanya perlu double click teks tu. Tapi nanti saya akan tunjukkan pula kalau teks tu tak ada macam mana kita nak masukkan tu nanti. Mungkin ada soalan tu juga. Okay, sekarang ni saya nak masukkan muka depan ni. Saya nak masukkan gambar untuk kulit. Okay. So tadi daripada analogi saya kata tadi kalau kita nak tambah sesuatu, kalau dengar je saya kata perkataan tambah, terus ada ingat kita guna plus button. Okay, so saya cakap dia saya nak tambah gambar kat sini. Okay, sekarang kita nak tambah gambar. So saya pergi plus. Okay, adik boleh tambah gambar melalui beberapa cara. Contoh macam sama macam keynote, boleh pergi kepada foto dan video, maknanya gambar kita sedia ada, atau guna kamera untuk kita ambil gambar terus. Right away kita ambil gambar terus. Ataupun kita pakai insert from. Okay, so yang pertama foto or video, kedua kamera, dan yang ketiga adalah insert from. Okay. So disebabkan saya yang kasih tadi gambar tu dekat adik-adik, so gambar-gambar tu mungkin tak ada kat foto lagi, kan? Jadi apa kita perlu buat adalah insert from. Maknanya kita cari dalam file. Sebab kat sini pun ada logo macam folder kan. Maksudnya macam kita ambil sesuatu file tu daripada folder. Okay, so apa kita perlu buat adalah pergi insert from, tekan. Okay, semula So apa kita nak tambah gambar, pergi plus, insert from, dan typekan nama structure of an ear. Okay, betul. Structure of an ear. Yang ni. Okay, saya dah lukiskan gambar ni. Saya beranggapan mungkin adik-adik dah, untuk projek adik-adik, mungkin adik-adik dah buat dululah dekat dekat keynote. So kita tekan structure of an ear, dia akan keluar macam tu. Okay. So sekarang gambar ni kita boleh tariklah kat bucu ni, bucu yang 6 ni. So adik boleh tarik lah, nak adjust size dia macam mana. Macam tu ke. Okay, tapi ternampak satu masalah kat sini, yang mana gambar ni dia melindungi tulisan tu.
Kita tak nak. Yang mana kita nak gambar ni macam kat belakang tulisan tu. So macam ni kita nak buat, kita kena ubah apa kita panggil layer, susunan. Okay. Bila saya cakap tambah tadi, tekan tambah. Kalau bila saya cakap nak ubah, nak touch up, nak apa lagi, nak edit, adik-adik kena tekan brush. So macam itulah keyword dia. Kalau saya ada gambar, sekarang saya nak ubah atau edit. So adik-adik terus kena ingat, kalau nak ubah edit mesti brush. So tak banyak butang kita kena ingat, plus dengan brush ni kita kena ingat lah. Okay, so apa kita perlu buat, kita kena tekan benda apa kita nak ubah dulu. Contoh gambar telinga ni, saya dah tekan picture gambar tu dan saya pergi kepada brush. Pastikan saya pilih dulu. Kalau saya pilih teks ni contohnya, saya pilih teks baru saya tekan brush, maknanya saya akan edit picture teks ni. Tapi yang saya nak ubah adalah telinga ni. Saya tekan telinga ni, tekan brush. Okay, dan pergi kepada arrange. Okay, yang pertama ni nampak, yang pertama ni kita boleh move dia ke belakang ni. Yang ada line ni kita boleh tarik paparan tu ke belakang, nampak? Then ini mana kita susun dekat depan sekali. Sekarang kita nak susun gambar tu dekat belakang tulisan. So kita kata move to the back. Kita tarik sampai dia ke belakang. Tak payah belakang habis pun boleh, tak ada masalah. Okay, nampak tak? Sekarang dia apa pun terjadi dekat belakang tulisan. Okay, so adik-adik boleh main-main gambar tu sampai, kalau saya nampak tak ada garisan tu terkeluar macam tu. Bila garisan tu terkeluar, dia memastikan yang gambar tu berada di tengah-tengah. Ataupun kalau adik naik atas ni, dia akan bantulah. Tulisan ni dia sebaris dengan kotak tulisan. So in a way dia bantu kita nak align lah, nak adjust gambar tu biar cantik. Sekarang adik-adik boleh adjust gambar ni. Contoh tarik yang hujung biru ni. Okay, kalau saya laju cakap je. Okay, tarik je dan besarkan. Yang ni main-main lah kreativiti. Ada orang dia suka macam itulah. Dia macam nampak masuk sikit. Ada orang dia suka kat sini ngam-ngam, terpulang. Tapi yang pada saya yang cantik adalah yang balance. Maksudnya dekat tengah-tengah. Macam tu kan. Macam tu lah, macam saya suka macam ni. Nampak sampai line tengah tu keluar. Saya suka macam tu lah. Dan kecilkan sikit macam tu. Sebab dia bagus kalau kat sini ada ruang sikit. Dekat sini ada ruang sikit. Dekat sini ada ruang sikit. So macam mata kita tak nampak rasa macam sempit tempat tu. Okay, macam tu. Okay, cuba main kejap. 1 minit ke 30 saat ke 30 saat ke. Cuba adjust. Kalau ada masalah, mohon bagi tahu. Okay. Kalau adik-adik tak ada gambar ni dan adik-adik nak masukkan gambar lain pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya gambar yang relevan lah dengan kerja kita. Macam saya masukkan gambar telinga sebab tajuk sains ni berkaitan dengan 5 panca indera yang kita akan guna. Dan telinga adalah salah satu panca indera lah daripada 5 senses kan yang kita akan belajar. Jadi gunakanlah gambar yang sesuai. Okay. Okay, cuba lagi 10 saat. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya teruskan. Semua macam okey tu. Harap-harap semua sedang mencubalah. Sedang cuba ke? Okey, baik Alia. Terima kasih. Okey. Itulah. Great. Kalau ada masalah bagi tahu je. Kita nak sama-sama kita sama-sama. Okey. Tu ramai yang bagi feedback okey tu Dr. Jeff. Terima kasih Taba, Izzati. Okey, alright. Okey. So, saya teruskan Dr. Wati. Silakan Doktor. Okey, baik. So itu kulit dia lah. Itu kulit dia. Contoh adik-adik boleh adjust lagi lah kalau adik-adik nak ubah ikut keperluan dan sebagainya. Kalau lah contoh, sekarang adik dah boleh bertanya lah. Kalau saya nak ubah slide ni ataupun muka yang pertama ni, macam mana saya nak ubah color ni? Katakanlah saya tak suka color biru ni, apa saya perlu saya buat? Ataupun saya nak ubah tulisan ni lah, ataupun apa saja. Ingat tadi kataan saya, kalau saya nak ubah atau edit, mesti brush. So katakan saya nak tukar tulisan ni, saya tak suka color ni. Saya pergi tulisan tu, pergi brush. Kalau saya tak suka slide belakang ni, saya tekan slide belakang ni, saya tekan brush. Nampak? Ni kan background ni kita boleh tukar. Contoh nak kuning ke apa dan sebagainya kan. So terpulanglah kalau sesuai. Tapi saya nak adik-adik sekarang dah faham yang konsep tu. Kalau nak ubah, tekan brush. Kalau nak tambah, tekan plus. Dia mesti kat situ saja. Itu konsep asasnya. Dan ini konsep asas untuk semua apps dalam iPad adik-adik. Let it be guna Keynote ke, guna GarageBand ke, guna Clips ke, the idea behind kat belakang tu masih sama macam tu. Okay?
Alright, so tanpa melengahkan masa kita pergi pada yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua ni saya tanya dekat adik-adik. Okay, at the beach, okay, adakah adik-adik ingat perasaan bila melawat sesuatu pantai contohnya, apa yang kita rasa? Can you explain the experience of, okay, saya besarkan sikit. Can you explain the experience using the 5 senses? Boleh tak adik-adik ceritakan pengalaman menggunakan 5 panca indera kita? Okay, contoh yang pertama ni, okay, untuk telinga, bila saya pergi pantai, pada pertama yang saya ingat adalah saya akan dengar burung berkicauan lah. Macam bunyi burung cicit-cicit itulah dekat pantai kan. Okay. Tapi saya nak, dalam assignment saya ni, dan tugasan saya nak tunjukkan dekat saya punya cikgu atau kawan-kawan, saya nak letak dua benda. Satu, saya nak masukkan bunyi burung tu, dan kedua, saya nak letak gambar burung tu. Bunyi air ke, bunyi ombak dan sebagainya. Okay. So, apa saya nak buat kalau saya kat tambah tadi, saya nak tambah gambar dengan tambah suara. Okay. Pertama, saya nak tambah suara. Okay. Kalau adik-adik kat pantai sekarang ni, adik-adik boleh tekan record audio. Maksudnya tekan record audio ni, boleh terus tekan record ni, bawah ni. Gambar mikrofon ni kan, terus tekan. So terus record lah bunyi kat pantai tu. Contohnya kan. Tapi sebab saya tak dekat pantai, saya tak boleh record lah. Dan satu lagi, bila saya tengah guna Webex ni, record ni dia tak berfungsi ya. Saya minta maaf lah sebab kita pakai Webex sekarang ni. Tapi saya dah recordkan suara, saya dah record dah bunyi tu siap-siap. Okay, dan adik-adik pun boleh cari juga bunyi tu kalau ingat kat mana. Kat mana? Pakai apps apa? Pakai apps apa kalau nak record, kalau ada nak cari bunyi-bunyi. Kat mana? Cikgu dia ada kat sini. Okay, Baik, ada. adik boleh jawab tu. GarageBand, terima kasih betul. Bagus cikgu awak kat sini ni, cikgu Awati kan. Kat GarageBand. Kalau adik ingat kat GarageBand kita boleh cari kan bunyi, nak cari bunyi apa, ada kat situ. Okay, so sekarang saya dah recordkan bunyi tu adik-adik. Tapi adik-adik boleh, so kalau nak masukkan bunyi tu, again pergi daripada insert from. Okay, pergi pada insert from, cari bunyi. Saya letak bunyi bird ke bunyi ocean, dua-dua boleh. Bird pun boleh, bird pun saya ada yang ni. Mana saya dah recordkan bunyi ni dah. Bunyi tu saya dah jadikan MP3 ya. Saya dah export dia, so boleh tekan dia. So yang ni naikkan dia letak sebelah tu. Tarik je. Okay. Boleh dengar tak? Saya cuba Okay, walaupun saya rasa bunyi burung tu macam kurang sesuai je. Kalau kurang sesuai, ada satu lagi gambar. Okay, kalau katakan nak delete, gambar tekan. Okay, tekan lama sikit. Okay, tekan dia sekali. Okay, pastikan dah tekan lain dulu. Tekan bunyi tu sekali dan delete. Kan? Okay. Boleh balik semula, tekan ke insert from. Ada satu lagi bunyi nama dia ocean tak salah saya. Saya rasa yang ni saya lagi suka kot. Ni, ocean. Boleh cari. Sebabnya saya dah share tau. Saya dah share semua file-file ni tadi dekat link tu semua ada. Tak perlu cari. Sebab kalau tak kita tak sempat ni. So kita masuk kat situ dan rasa ni bunyi dia tidak sedap. Nampak. Pun ada bunyi burung tu kan. Okay. Alright. So sekarang saya dah masukkan bunyi, saya nak masukkan gambar pula. Okay, kalau masukkan dia, nak masukkan, mesti tambah lah. Okay, cuba cari pula. Cuba masukkan gambar, cari plus. Okay, kalau gambar tu adik-adik dah ada dalam foto, boleh cari kat foto. Contoh gambar macam saya ni kan, saya ada gambar-gambar saya sendiri dan sebagainya, boleh cari kat foto. Tapi sebab tadi saya yang bagi adik-adik, then boleh cari dekat insert from. Okay. Tapi kalau gambar tu adik-adik ambil sendiri kat kamera adik-adik, okay, bawa iPad tu mungkin ada minggu lepas pergi ke pantai, boleh ambil. Okay. So, insert from. Pergi kepada cari gambar bird. Okay. So saya ada gambar ni. Burung ni burung seagull saya rasa. Okay. Cuba Alright. Okay. Cuba Alia, siapa? Lukman, Syamil Cuba. Boleh? Okay. Sekarang gambar ni besar.
Saya nak letakkan katakanlah dekat sini je, sebelah ni kecil. Macam mana kita nak kecilkan? Cuba. Saya cakap tadi, sorry. Anda boleh tarik salah satu hujung ni. Kecilkan dia, okay, tarik ke situ. Kecilkan dia, tarik. Okay. Dan satu lagi perkara, contohnya lah, katakanlah saya bacakan balik sebelum, anda tak nak bahagian tepi ni, apa anda perlu buat ialah double click dia. Okay. Apa jadi bila anda double click, dia akan keluar macam ni, bayang-bayang ni. Apa anda boleh tarik? Anda boleh tarik macam ni. Macam kita nak crop lah. Saya sebenarnya nak gambar tu macam ni je. Saya tak nak yang bahagian tepi ni saya tak nak. Saya dah tarik tu, saya tekan done. Tidak akan potong. Baru saya kecilkan. Boleh tangkap? Kecil lagi sikit. Dan nampak orange tu keluar. Maknanya sekarang dia satu baris lah. Okay. Right, terima kasih Alia. Okay, Danish. Baik. Doktor ulang balik tak faham. Yang mana tu Alia? Okay, gambar tadi kan? Okay, saya adjust balik gambar tu Katakanlah saya delete balik gambar ni. Saya masukkan balik. Insert from. Okay, bird kan? Tadi saya cari bird. Typekan bird. Dah keluar yang ni. Dia besar. Apa yang saya boleh buat? Saya boleh double click. Okay, 1, 2. Bila saya double click, saya tarik hujung ni. Nampak? Dia macam potong. Okay. Kalau saya tak double click, okay, kalau saya tak double click, saya hanya boleh kecilkan gambar tu. Sekarang kalau saya nak potong, contohnya saya tak nak yang tepi ni. Saya nak hanya gambar burung tu saja dengan dekat tiang tu lah. Apa saya buat? Saya double click. 1, 2. Okay. Dia akan keluar perkataan ni kan. Macam done ni apa semua ni. Ni awak boleh tarik nampak. Awak boleh adjust gambar ni kalau contohnya nak fokus kat kaki dia ke. Okay. Kalau awak ada gambar yang mana awak nak fokus, awak boleh tarik ni. Slider ni. Okay. Tapi saya tak nak adjust tu. Saya nak kecilkan dia. Saya nak macam ni. Saya tarik hujung ni. Saya tarik dia. Dia automatik kita akan crop gambar tu. Macam tu awak ada gambar 2 orang kan. Awak tak nak gambar kawan awak nak crop gambar seorang je. Tarik hujung tu. Tarik hujung tu. Tekan done. Okay. Sekarang dia dah kecil. Awak kecilkan lagi. Tak? Tadi sebab nak crop, nak buang yang awak tak nak. Tapi sekarang awak kecilkan dia lagi. Okay. Alright. Baik. Bagus lah. Korang baik-baik semua. Okay. Dah settle yang tu. Okay. So sekarang dia ada bunyi. Dia ada bunyi dan dia ada gambar. Okay. Cuba yang mata ni. Cuba tambah hayat. Macam nak tambah hayat? I see apa? Tadi saya dengar dekat laut. Kalau saya pergi laut, saya dengar macam bunyi ombak dan burung dan sebagainya. Tapi kalau dekat apa, what do you see? Okay. Cuba tambah perkataan tu dulu. Nak tambah perkataan, okay. Bila saya cakap tambah aja, terus tambahlah kan. Bila saya cakap tambah perkataan, adik-adik terus terfikir, kalau tambah mesti plus. Okay, so plus. So tambah, tapi kat mana perkataan? Okay, so far kita dah kita dah cuba yang tepi kanan ni. Kita tengok semua macam foto, kamera, record audio, web video dan sebagainya. Tapi sebenarnya gambar, teks ada di yang kawan dia sebelah ni. Sebelah sini. Yang bentuk shape ni. Okay, bila kita pergi ke bentuk shape ni, kita pergi ke atasnya ada banyak ada basic, geometry, object, okay, ada dan sebagainya. Kita pergi ke basic dulu. Okay, pergi ke shape semula Okay, kita nak tambah teks ni sekarang. Okay, I see beautiful sky, bagus, keindahan alam, menarik. Okay, sekarang kita pergi plus, kita pergi ke shape dan kita pergi ke basic, kita tekan ni teks. Tekan teks. Lepas tu tarik teks tu. Adjust cantik-cantik macam tu, nampak? Bila dia keluar oren-oren tu maknanya dia macam dia sebaris lah. Dia bantu kita macam alignkan, cantikkan sebaris. Kalau tak kita tak cantik lah kalau kita letak kat tengah ni kan. Kita nak dia sebaris dengan atas bawah macam tu. Tekan situ. Okay, macam mana nak tulis teks tu? Tekan tap 2 kali. Kalau saya tap sekali apa jadi? Contoh kotak tadi kan. Saya tap sekali nampak itu keluar. Saya boleh delete, boleh apalah sebagainya. Tapi kalau saya tekan 2 kali kat kotak teks tu, 1, 2, automatik saya boleh edit. So itulah IC apa. Macam saya IC a boat. Bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Saya lihat pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai bahasa apalah, bahasa Jawa ke, boleh guna. Tak ada masalah. I see a boat. I see a boat from afar. Contohnya. Okay. I see a boat at the horizon. Apa-apalah, I see a boat passing by.
apa-apa sahaja. Mungkin saya ternampak macam ni. Bila ini saya teringat. Okey, boleh tak masukkan bunyi bot dulu? Boleh tak cuba cari bunyi bot dulu? Saya dah masukkan dah tadi. Tapi cuba cari. So saya buat je laju dan saya harap adik-adik cuba cari. Boleh tak? Okey. Saya ada sharekan, just typekan bot. Tadi saya ada sharekan bunyi bot. Okey. Saya nak masukkan bunyi bot kat sini. Okey. Okey. Saya lajukan sikit sebab saya harap dah boleh buat dah. Okey. So sekarang ni saya nak cari gambar bot pula. Okey. Tapi gambar bot tu yang sedia ada daripada Apple ni lah, daripada iPad kita. Apa kita boleh buat? Kita pergi plus. Kita pergi juga ke shape tadi. Yang sebelah daripada media ni. Sebab saya tak ada, contohnya saya tak ada gambar bot. Yang gambar burung ni saya ada contohnya. Tapi gambar bot tak ada pula. So, pergi plus, pergi kepada shape. Okey, pergi kepada kanta ni. Kanta sebelah basic ni, adik-adik tekan dan type kata bot. Dan keluarlah beberapa jenis bot yang ada. Saya punya bot, mungkin bot yang ni kot yang saya nampak sebab kat Malaysia saya rasa yang bot ni lah. Ini bukan bot tapi macam lebih pada ferry. Terpulanglah mana bot apa yang awak nak. Okay, tapi kalau awak cakap tadi, awak kata awak nampak apa? Awak nampak keindahan alam ke, nak tulis matahari ke, boleh? Tulis sun contohnya. Tulis sun. Apa yang ada bila tekan sun contohnya. Apa lagi? Contoh anda lihat apa di pantai ataupun burung. Okey, burung lagi bird contohnya. Tapi ini macam ayam pula ni kan. Pasal yang sesuai lah. Okey, macam saya tulis boat. Okey, so saya tekan boat tu. Saya kata kalau saya dah suka boat yang ini, saya tekan, dia akan keluar. Saya tarik juga letak sebelah sini. Okey, so letak boat awak. Tapi soalan saya adalah macam mana saya nak ubah dalam shape Okey, boat tu kena cari dalam shape nanti. Okey, siapa yang dah dapat boat ataupun nak letaklah apa-apa objek, macam mana nak ubah pula color boat tu? Okey, cuba buat. Cuba fikir. Okey, kalau saya cakap ubah adalah edit. Edit adalah tekan brush So saya tak suka gambar boat tu. Okey. Tapi kat mana kat sini? Kat sini ada 3 option. Arrange, text dengan style. Sebenarnya dekat style. Okey. Bila kat style, pergi kepada fill, tukarlah color mana yang sesuai. Kalau saya pergi yang bukan preset, saya pergi yang sebelah tu. Katakanlah boat saya color apa tu? Saya sebenarnya rabun warna sikit Okey. So pilih. Pilih color, katakanlah color biru. Boleh? Cuba kejap. Saya bagi maybe satu minit. Sebelum tu kalau tak faham, saya boleh ulang semula. Okey, siapa yang dah dapat, teruskanlah. Ubah-ubahlah color dan sebagainya. Saya delete balik Nak delete macam mana? Tekan objek tu sekali je. Dia kan keluar option tu, saya delete. Okey. First kali saya cakap ni, tambah gambar boat. Okey. Tapi gambar tu bukan gambar yang kita capture lah. Bukan gambar kita ambil. So, saya tekan plus. Okey. Saya pergi kepada shape ni. Yang ini adalah media. Media ni maksudnya adalah macam video, foto dan sebagainya. Tapi kita pergi pada shape sebelah dia ni. Shape ni adalah gambar-gambar sedia ada. Kalau adik-adik boleh tengok kat sini ada geometri, objek, animal dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahulah dekat mana. Tadi ada kawan saya nampak tulis dekat transport kan. Boleh juga nak cari kat transport sini. Kat sini. Boleh juga. Tapi cara paling mudah pada saya adalah adik-adik pergi tekan kanta tu. Kanta tu macam finder. Okay, tekan kanta tu, type boat. Kalau saya suka macam tu, lagi mudah. Saya tekan boat, lepas tu saya kliklah boat tu. Kalau dah suka boat ni, katakanlah suka boat yang tu, terpulang. Katakanlah boat yang ni. Okay. Saya kecilkan sikit lah. Saya nak. Saya suka harmoni Kalau boleh lebih kurang saya semua sama, dia duduk atas bawah. Kan cantik kan, kemas. Okay. Okay, lepas tu saya nak edit. Kalau saya gambar ni, saya tak suka color dia. Ingat saya cakap ni, kalau nak edit, ubah brush. Okay. So, pastikan pilih dulu objek tu. Kalau saya pilih yang ni, nanti saya edit yang ni pula. So, pastikan tekan boat tu. Dan tekan. Dah tekan boat tu, dia dah select macam ni. Tekan brush. Lepas tu pergi dekat style juga. Fill ni. Tukar. Fill ni boleh tukar. Ni adik-adik boleh explore. iPad tu tak meletup insyaAllah. Pergi ke style balik. Kalau katakanlah apa jadi kalau saya tambah border. Saya tekan border. Apa jadi? Dia macam ada line sikit nampak. Cantik sikit. Saya suka ni letak border.
Okay, dan border ni adik-adik boleh tebalkan sikit. Contohnya macam 3. Nampak jari hitam sikit keliling gambar tu. Boleh, cuba boleh main-main, tak ada masalah. Jangan risau. What is the worst can happen, nothing, just explore. Okay, boleh. Okay. Cantik, memang cantik, Memang, yelah, kemas lah saya rasa, design. Kalau yang semua ni. So adik-adik boleh macam ni lah, alignkan balik. Macam saya suka macam ni. Mana dia sama, dia align dengan atas, dia align dengan kiri. Nampak? Bila tekan orange ni, tarik, gerakkan dia. Maknanya dia sama rata. Saya suka dia simetri. Okay. So, okay, cuba dulu tambah yang ketiga, I smell the seaweed and fish. Ni cuba letakkan suara. Taiklah perkataan apa tadi, kalau nak masukkan suara, boleh record audio. Siapa yang boleh buat bunyi ikan, bolehlah tekan record audio, record bunyi ikan. Kalau boleh buat bunyi ikan, kalau tak boleh, cari dekat insert from. Apa tadi? Carilah apa-apalah, fish ke. Ada tak saya letak fish ada. Boleh lah tu. Saya tak tahu kat bunyi ikan apa saya letak tu. Dia dengar. Bunyi macam benda dalam air kot. Itulah saya pun tak tahu macam mana bunyi ikan. Ikan tidur tutup mata tak? Tutup kan? Dia ada eyelid kan? Dia ada apa? Kelopak mata kan? Itulah. Okay. Cuma masukkan gambar ikan tu. Okay. Boleh, kalau adik-adik nak recordkan sendiri bunyi tu boleh juga. Macam saya cakap, no, I'm not kidding boleh record. Kalau bunyilah blop ke macam mana ke, ataupun saya nak tunjukkan yang benda tu boleh dibuat sebenarnya, bukan tak boleh dibuat. Boleh dibuat. Contoh kalau adik pergi ke pantai tadi nak record bunyi ombak, boleh. Kan? Maknanya kita boleh buat, gunakan iPad kita ni, patutnya sekarang dah boleh buat ke mana-mana lah untuk merekodkan. Ada kawan saya dia suka rekodkan. Apa dia? Lupa ni sekejap, tak apa, saya mutekan maaf Nur Hanif, Mohon saya mute mutekan semua pelajar. Jangan unmute dulu. tak Kasih. apa ni. Okay. tak sengaja kot. Okay, so sekarang kita dah masukkan gambar betul-betul. Kita dah masukkan gambar kartun daripada gambar macam kartun lah saya bagi ni, daripada iPad. Dan sekarang yang ketiga, katakanlah kita nak melukis pula dalam ni. So ambil pensel masing-masing. Ada pensel So apa kita buat adalah kita ambil pensel, kita lukis. Okay, macam mana nak melukis ada dua cara. Cara pertama, adik-adik boleh tambah juga. Okay, pergi tambah. Nampak kat sini bawah ni ada drawing. Okay, cara pertama. Cara pertama nak melukis dekat sini, sebab saya nak lukis gambar ikan kat tepi ni. Sebab saya cakap dengan diri hidung saya, I smell the seaweed and fish. Sebab bila saya pergi tak ada pensel tak apa. Tak ada pensel, kita pakai apa yang Allah kasih. Kita pakai jari. Okay. So kalau kalau pergi pantai, saya kadang membayangkan bau macam honey lah. Kadang bau orang jemur ikan masin dan sebagainya. So saya nak lukis gambar ikan. Okay. So kita pergi kepada drawing. Okay. Pergi kepada drawing. Okay. Tekan. Sampai saya buat cakap tadi. Tambah. Plus. And then go to drawing. Okay. Lepas tu kita pilih pensel. Okay. Tak ada pensel. Okay. Boleh pakai jari. Boleh tak pakai jari? Tu boleh lukis pakai jari. Saya pakai jari sekarang. Okay. So lukis pakai jari. Pensel. Boleh pakai. Lukislah ikan ke. Saya lukis ikan lah. Contoh ni ikan saya macam ni. Okay. Ni ikan saya. Boleh tak pakai jari? Kalau susah nak lukis, sebab kecil, apa kita boleh buat? Kita besarkan page kita. Kita besarkan page kita, baru senang kita nak lukis pakai jari kan. Kalau dia kecil, susah sikit kan. Ni ikan tengah senyum. Aku nak join. Okay. Aku suruh Apa dia? daftar. Oh, jangan join. Kan ini dia dah. Ada. Okay. Dapat lukis ikan, saya nak
Lepas selesai tulis ikan, kena tekan satu butang kat tepi ni. Done. Okay. Maksudnya kita nak keluar daripada drawing mode. Okay. Tekan done. Okay. Alamak, terconteng atas tu pula. Okay. Kalau terconteng apa saya buat? Pergi kepada pemadam tu. Terconteng ni, tak perasan pula. Okay. So tekan done. Okay. Dan saya nak tukar pula gambar ikan ni. Cuba tadi. Kalau nak tukar gambar ikan ni macam mana? Pergi kepada apa? Boleh tak kalau kita tekan brush? Tak boleh kan? Tapi apa kita boleh buat? Kita tekan ikan tu, kita edit drawing. Edit drawing. Tekan ikan tu, edit drawing. Okay, dan kita pergi kepada color pensel tu kan. Kita pergi kepada katakanlah yang ni. Boleh tak? Pergi yang sebelah ni, yang pensel dia ada garis-garis tu. Adik pilih ikan adik dulu. Lepas tu tekan color ni. Pilih ikan tu dulu, tekan color. Pilihlah nak color apa. Ikan color apa? Color merah. Jadi color apa ni? Betul lah. Jadi cuba. Saya nak adik pun explore juga. Selalu tanya macam mana buat ni? Macam mana buat ni? Cuba je. Takkan macam saya cakap iPad takkan meletup insya-Allah. Mesti boleh ni. Okey. Laju. Okey. Macam mana nak apa? Nak tukar kali ikan Okey. Ada permintaan tu untuk ulang tu Dr. Ju. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. So first kali apa kita buat adalah jadi kita dah siap, katakanlah ikan tu dah siap. So apa kita nak buat? Kita nak ubah kali ikan tu. Tak suka kan hitam tu color? Hitam tu, ikan tu kali hitam. Apa kita buat? Tekan dekat ikan tu. Tekan ikan tu dan akan keluar option ni. Kalau saya kalau kita tekan satu benda tu sekali, dia akan keluar option-option. Apa kita boleh buat dengan benda tu? Kalau kita tekan 2 kali, edit, dia akan edit. Kalau dalam teks tadi, bila kita tekan 2 kali, kita boleh tambah ayat kan? Tapi dalam kes kita untuk ikan ni, kita boleh tekan sekali, edit drawing. Okay. Ataupun kita boleh tekan 2 kali, terus. 1, 2, laju-laju. Nampak? Bawah ni dah keluar, pemadam. Kita buka pemadam tu, kita tak nak madam. Kita nak yang sebelah pemadam ni. Ini kita panggil selection tool. Dia macam pensel tapi atas dia ada lorek-lorek ni. Adik-adik boleh tekan situ. Okay. Lepas tu adik boleh gunakan jari, pilih ikan ni. Macam buat macam ni. Apa? Pilih ikan tu. Macam tu. Pilih keliling. Guna jari untuk pusingkan keliling ikan tu. Okay. Okay, nanti dia akan macam ni. Dia akan macam blinking-blinking ni kan. Okay, buka balik. Pilih ni. Tekan color ni yang atas ni. Adik pilih lah nak color apa. Ikan nak color pink. Pink kan. Tekanlah. Tekan. Dah tekan, just tekan je mana-mana kat luar ni. Kita dah pilih color, tekan je kat luar tu. So, dah jadi. Boleh? Cuba Okey, baik. Okey. Okey. Ulang balik. Okey, boleh. Sekali lagi Saya nak tukar. Saya double klik ikan tu. Sorry, saya tekan done dulu. Okey. Sekarang saya dah ada ikan. Saya double klik. Bila saya double klik, saya buka lah option apa yang saya ada ni. Saya pergi ke apa yang pensel kat tepi ni. Sebelah pemadam ni ada satu kita panggil ni. Bahasa Inggeris dia selection tool. Saya lagi lah dengan laju. Tengok Pilih selection tool, pilih ikan ni dan pilih color. Di sini. Pilih color, ubah color. Katakanlah ikan color, tak tahulah color hijau contohnya. Okey, saya dapat ikan color hijau. Itulah, saya pun kena laju sikit ni. Macam ada banyak iklik tak tunjuk ni, dah pukul 3.55. Okey. So saya kena laju sikit. Lepas ni ada satu apps lagi kita nak belajar. Okey. InsyaAllah kalau nanti kita cuba dulu. Nanti kalau hujung kita ada masa, kita boleh tanya soalan balik Okey. Okey, so kita dah siap ikan ni. Okey. Next adalah okey, bila dah siap melukis jangan lupa tekan kat ujung kanan ni done. Sebab sekarang ni selagi ada pensel ni kita dalam drawing mode. So kita nak exit drawing mode, tekan done tu. Tekan done. Okey. Sekarang dah settle.
Again lah, Ejaz. Saya suka Ejaz lah. Macam tadi Ejaz. Ni, kasih cantik Ejaz. Ni. Saya suka macam ini. Maknanya dekat tengah-tengah. Betul-betul kat tengah-tengah. Okay. Lepaskan dia. Okay. So yang dua lagi ni adik-adik buat lah. Saya minta nanti adik-adik buat. Nanti kan kat hujung kita akan kongsikan hasil kerja kan dekat Padlet tu kan. Nanti saya Dr. Harwati akan sharekan Padlet tu. Hasil kerja adik-adik, adik kena sharekan. Minta isikan yang dua ni. Masukkan bunyi guna GarageBand. Masukkanlah gambar ke, nak lukis ke, nak pakai gambar sendiri ke, nak masukkan gambar daripada iPad saya dah tunjuk tadi ke, nak lukis ke, boleh. Guna salah satu option ni. Cuba. Yang untuk tangan pula. Untuk deria tangan, taste dengan deria lidah. Okay. Bila pergi pantai, rasa apa? Kena fikirlah. Cuba. Okay. So, dua ni kira homework lah. Kalau homework bunyi macam susah je. Kira macam suka-sukalah buat yang dua lagi ni. Okay. Okay, yang next pula, cikgu nak ajar macam nak masukkan video. Masukkan video very simple lah sebenarnya. Sama konsepnya. Bila kita cakap masukkan ke tambah ke, tekan plus. Okay, tekan plus, pergi kepada foto or video. Okay, cikgu dah sharekan sebenarnya. Ada nama video tu adalah, sekejap nama video tu adalah structure. Okay, movie. Movie about years. Okay, so boleh type movie. Boleh tak? About years. Ataupun saya rasa cikgu tulis years. Ini foto. Memanglah tak jumpa sorry. Pergi kat mana tadi? Insert from. Kalau adik-adik dah sharekan, kalau adik-adik dah save video tu dekat ni, dekat foto, dah ada lah. Macam saya sebenarnya ada. Saya pergi ke video, saya pergi pada album. Cikgu dah simpan dekat album kat sini. Tapi adik-adik kena cari dekat insert from. Okay. Mulalah, kita buat sama-sama lah. So, saya pergi tambah, pergi insert from. Okay. Cari tadi, movie about years. Ni. Okay, so ni ada movie ni. Saya tekan tambah. Okay, so keluar movie tu. Again, besarkan dia. Tarik. Adjust kat tengah-tengah. Okay. Okay. So, kita boleh playkan. Have you ever tried to read inside a moving Contohnya, vehicle? adik-adik dah buat You video ni might pakai feel Keynote tadi queasy or dizzy. Then you are experiencing what we call motion sickness. Cikgu Zaki, It is Dr. Zaki ada ajar kan? because what you see Macam dia nak with buat your keynote, eyes animation, lepas tu Cikgu doesn't Zaki pula ada align dua orang with what you semalam feel with your ajar ears. pula macam mana nak buat editing ni dalam iMovie. Okay? Okay. Tapi bila kita ada gambar ni, perasan tak satu so far kita belajar? Nampak tak dia macam, apa jadi kalau kita tertolak? Tergerak kan? So macam tak best pula. Kita dah cantik-cantik setting, tergerak-gerak pula. So apa kita, macam mana kita nak buat? Kita adjust dia, kita edit dia lah. Okay, kalau saya cakap kita edit, kita guna brush. So tekan video tu, pergi kepada brush. Okay, adik-adik boleh pergi ke arrange ni dan pergi satu yang dinamakan lock. Okay, bila dia lock ni, dia dah lock lah dia. Okay, kalau rotate adik-adik boleh bayangkan apa akan jadilah. Dia bergerak benda ni. Dia macam, tapi kita tak nak rotate lah. Kita nak lock dia. Pergi tekan lock. So nampak dia, sekarang dia dah tak bergerak dah. Okay, video ni dah kekal kat sini. Okay, dia tak boleh adjust lah. Saya cuba adjust pakai jari ni, dia tak bergerak dah. Okay, supaya kotak tak bergerak. Yep. Okay, branch, arrange, go. Okay, betul. Okay, so next adalah, tu macam nak lock lah. Saya nak share benda tu. Okay, so even text ni pun adik-adik boleh lockkan lah. Okay, pergi kepada arrange dan lock. So, semuanya tak bergerak lah. Kadang-kadang kita tertolak pula. Macam ni lah, especially kita dah penat-penat lukis, tertolak ikan tu ke sana pula. So, apa kita boleh buat? Kita lockkan dia lah. Adik-adik boleh pilih juga beberapa serentak. Gunakan beberapa jari, pilih gambar ni. Gambar ni saya dah lock dah. Gambar. Ni saya nampak tak lain semua saya dah lock. Sebab saya takut adik-adik pun tergerakkan tadi. Tu saya dah lock. So katakanlah gambar bot ni, gambar ikan ni, kita pegang jangan lepas, pilih beberapa objek, sekaligus dia buat lock. Cara unlock, terbalik lah. Cara unlock, tekan bot tu,
pergi kepada brush, tekan, nampak dia ada unlock. Ataupun kita boleh tekan sekali, terus keluar option unlock kat atas ni. Ada dua cara lah. So selagi kita tak unlock, kita tak boleh ubah. Tak boleh nak ubah color dan sebagainya. Macam tu lah. Okay. So lock lagi bagus. So tak bergerak-gerak ni. Nanti kan tangan tengok tangan tergerak, dah tertarik teks tu. Patutnya kita kena unlockkan semua teks ni. Kena lockkan semua teks ni. Okay. Alright. So next adalah kita nak masukkan, saya rasa saya go lagi 5 minit ataupun maksimum 10 minit sebab numbers kita buat laju sikit. Lepas tu kita go kepada apps kedua lah. Mungkin kita take 10 minutes maximum untuk pages. Okay. Untuk yang ni pula, salah satu dalam 5 senses yang adik-adik belajar dalam sains adalah lidah kan, merasa. Dan menggunakan lidah sebenarnya, kalau adik-adik sebenarnya dalam lidah ni kita boleh mapkan. Ni bentuk lidah sebenarnya. Ni lidah. Dan lidah ni kita ada map-map dia, adik-adik dah belajar kan. Kalau kat depan mungkin rasa yang lebih manis kan, sebagainya. Tapi ada satu rasa tu kita panggil apa? Kalau rasa umami, pernah dengar tak nama umami kan? Apakah? Tu umami. Okay. So salah satu adalah apa? Tomato adalah antara makanan yang menghasilkan rasa umami yang strong kan? Betul ke? Kalau tak betul, betul kan? So dia ada strong umami punya. Betul. Contoh macam daging. Pandai Alia. Terima kasih Alia. So kita nak masukkan, saya nak masukkan gambar tomato kat sini dulu. Cuba buat macam mana nak masuk gambar tomato kat sini. Saya buat laju je sebab ni kita dah berulang kali kan. Insert from. Cari tomato. Saya tomato. Sekarang pula gambar tomato saya yang tak bestnya. Dia ada putih pula ni. Saya ada gambar tapi ada putih keliling. So apa saya nak buat? Saya nak buang putih keliling ni. Apa saya perlu buat? Adik tengok saya buat slow tapi kalau boleh sekali je. Saya tekan gambar tu. Saya nak edit gambar ni dah senang cerita. Saya nak edit gambar ni. Kalau edit tekan apa? Tekan gambar dan pergi brush. Bila saya pergi brush, kita dah tengok tadi kan arrange ada lock dan sebagainya. Style pula kita tengok style tadi kita boleh warna lah tapi tak ada ubah warna. Tapi ada satu yang kat tengah ni kita nak explore, image. Adik-adik boleh pergi apa nama dia, instant alpha. Tekan instant alpha ni dan gunakan jari tekan kawasan putih tu. Tekan kawasan putih dah gerak kan? Nampak? Tapi jangan gerakkan terlalu banyak. Kalau saya gerakkan terlalu banyak macam ni, nampak kawasan tu semua dah di cover, ada shade tu. Nanti dia akan, kalau saya tekan done nampak hilang. Saya tak nak macam tu. So saya reset balik semula. Tekan balik insert alpha. Saya tekan sekali, tolak sikit je. Sampai jangan sampai shadow ni, dia masuk dekat bowl tu. Maksudnya dekat sekarang, macam ni je okey. Sorry, ke belakang sangat pula. Ni okey. Saya lepaskan, saya tekan, done. Nampak? Putih tu dah hilang. Macam magic lah. Putih tu dah hilang. Boleh? Okay. Then tarik gambar tu dah susun lah. Kata kalau saya nak susun dekat dekat tengah ni kan. Contohnya lah. Alamak. Tergerak pula. Cuba susunkan. Boleh? Macam tu lah nak remove background Tapi gambar yang sangat kontras senang nak ubah. Kalau gambar tu sangat macam sama depan dengan belakang tu macam sama, tak berapa kontras, susah sikit nak adjust. So cuba adjust gambar tu. Pula. Boleh cuba dan adjust lah gambar tomato tu. Sekejap, saya terkeluar pula Saya masuk balik. Cuba masukkan gambar tomato tu, lepas tu adjust lah tomato tu, kasih cantik tadi. Kan saya ajar boleh besarkan, kecilkan ke. Saya masuk balik. Alright. Saya buka balik je saya. Saya adjust dia ke sini lah. Contoh saya nak besarkan sikit boleh. Kan? Lepas tu saya nak kasih dia tengah-tengah cantik.
Ijaz tu kat situ. Kan nampak sikit buku kita macam majalah cantik sikit kan. So okay. 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 Alright. So benda yang terakhir sekali, saya nak katakanlah kita buat cyber ni sama-sama dengan kawan-kawan. Okay, kita buat cyber ni sama-sama dengan kawan-kawan dan kita nak ajak kawan kita. Contoh kita kadang buat satu projek 3-4 orang kan. So saya nak suruh contoh kawan saya edit sekali gambar kat sini contohnya. Kita boleh buat benda tu. Okay, kita boleh ajak kawan kita berkolaborasi. Kat sini ni, kalau pergi tadi kita dah explore 2 button ni dan button terakhir ni lah yang kat sini. Tapi saya tak tahulah kalau adik-adik boleh cuba ke tak. Tapi sebenarnya boleh dibuat. Okay. Bila kita tekan kat sini tambah, apa kita boleh buat? Kita boleh pergi ni copy link. Copy link ni dan kita bagi kat kawan kita. Nanti kawan kita pun boleh ubah file ni sama-sama. Okay. Saya tak pasti kalau boleh dilakukan ke tak untuk iPad adik yang adik-adik sekarang adalah. Saya takut tak tahu boleh ke tak tu, saya tak berapa sure. Tapi saya just nak cakap benda ni boleh dibuat. Okay. Maknanya nanti sama-sama buat dengan kawan adjust. Nanti kawan edit, dia pun edit. Tapi kena ingat, kawan pun ada power. Kalau kawan tu delete gambar ni, adik pun hilang. Dia macam kita sama-sama kongsi satu file. Semua orang buat. Macam tu. So boleh cuba, tapi saya tak pasti kalau macam mana tu. Sebab boleh cubalah copy link ni, dah copy, lepas tu kita share dekat message dan sebagainya. Okay. Nanti kita cuba kalau ada masa kat ujung nanti. Mungkin saya boleh cuba nanti kat ujung. Okay. Okay. Sekarang kita nak tinggalkan dulu pages ni. Kita pergi kepada pada apps yang kedua. Okay. So kita rehat 1 minit lah. Boleh? 1 minit ambil nafas dulu. Kalau siapa nak pergi ambil air ke, siapa nak pergi toilet ke, 2 minit lah. Saya 4-8 minit. Kita sambung balik 4-10. Okay. Kita rehat sekejap. Saya pun nak meneguk air kan. Dr. Jeff pun boleh minum air sikit. Tarik nafas. Itulah tu. Nampak gaya macam semua okey. Mungkin kalau ada yang sambil-sambil Dr. Jeff pergi rehat tu, kalau ada yang tertinggal nanti, jangan risau sebab kita akan sharekan, kita akan kongsikan recording. So murid-murid atau pelajar masih boleh tengok recording semula. Kalau terlaju sikit tu bukan apa. Dr. Jeff excited banyak benda nak share tu. Jadi you all kena pay attention dulu, nanti tengok semula recording Betul. Banyak nak share sebenarnya. Betul Hawati kata tu. Kita excited nak share, cuma kadang-kadang masa tu mungkin ada di kesempatan lain dan sebagainya lah. InsyaAllah. Kita ada banyak-banyak bengkel nanti, kalau berkelapangan boleh join. Kita memang suka ni. Okay, saya terkeluar ni, saya masuk balik. Nanti buat lagi. Okay, tak ada masalah insyaAllah. Nanti buat lagi. Selalu kita buat. Kita nak tengok Alia punya hasil nanti. Mesti best. Okay, so sekarang kita boleh ada 10 minit lagi, baru 49 minit. Tadi saya janji 4.10 kan. Okay. Mungkin ada yang pergi ke toilet berlari-lari tu. Jangan lari-lari. Dr. Jeff tunggu lagi 1 minit. Sempat lagi sampai ke toilet. Suka. Semua ramai kata tu best tu. Nanti Syazwina, Alia, Ashraf, Danish nanti bolehlah kalau ada nanti cikgu-cikgu share dekat dalam grup Telegram tu nanti. Kalau berkelapangan join insya-Allah. So boleh banyak lagi belajar dan banyak lagi explore. Betul Itulah beruntung dah ada iPad tu Gunakan iPad tu yang sebaiknya lah Kita macam tadi kan, boleh record, boleh ambil video, so, macam-macam boleh buat sebenarnya. Anak cikgu ni merengek-rengek minta iPad tak dapat. You all dapat iPad, gunakanlah sehabis baik. Kena menabung tu.
Okay, itulah. Saya tengok semua bagus-bagus ni. Saya dah dari hari pertama, daripada sesi pertama tengok siapa, Ashraf, Danish, Alia, bagus Teruskan semangat tu. Billy, boleh nanti Billy lukisan tu, nanti kita akan share link. Link nanti Billy share dengan cikgu. Nanti cikgu semua boleh tengok. Tapi bukan sekarang ya, nanti tunggu saya sharekan. Saya kongsikan pautan tu. Nanti Billy boleh share. Alright? Okay, dapat 11. Mungkin Dr. Juf nak teruskan. Silakan Dr. Okay, boleh. Terima kasih Dr. Awati. Okay, so sekarang kita pergi kepada apps kita yang kedua hari ni. Saya janji tadi kita nak explore 2 apps kan. Pertama Pages tu. So yang kedua Numbers. Nama dia Numbers. Okay, again, kalau tak tahu mana Numbers, apa kita boleh buat? Jadi kita ambil, kita letak jari kita, ikut cursor saya ni kan. Letak jari kita dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah yang kosong ni, jangan tekan yang ada apps. Okay, tengah-tengah yang kosong. Letak jari kat situ, satu jari. Tarik ke bawah. Okay, dia akan keluar macam tu. Bila dia keluar tu, type Numbers. So inilah Numbers. Bentuk macam graf ni lah. So, tekan dia. Okay, alright. So rupa dia sama juga Bila tengok, ini macam Keynote juga, ni macam Pages. Sebab semua konsepnya sama. Maksudnya kalau adik-adik perasan, okay, nak start mesti tekan plus dulu kat atas ni. Contohnya macam tu. So kalau adik-adik dah boleh buat Keynote, okay, sekarang dah boleh buat Pages, so Numbers pun boleh buat. InsyaAllah. So saya nak kejap saya tunjuk dulu contoh lah. Satu contoh mungkin, ni contoh saya gunakan Numbers. Okay. So ni contoh saya. Okay, saya buat ni bukan anak saya lah. Dia buat dengan saya sama-sama. Dia nak cuba buat satu eksperimen contohnya. Dia nak kaji kalau kita golekkan bola ni daripada atas bukit, apa akan jadi? Macam tu. Dia nak kaji macam mana dia nak tinggikan peluang dia untuk memastikan Aldo, ni nama dinosaur ni Aldo. Okay, nak pastikan batu ni bergolek langkah pokok ni, pokok kelapa ni dan buahnya jatuh. So dia nak kajikan apalah faktor-faktor yang boleh dibuat. So buatlah beberapa eksperimen. Okay, dan adik nampak tak sebenarnya? Adik nampak tak? Yang kat sini saya boleh masukkan contoh macam ni, video. Contoh boleh masukkan video. Kat sini dia cubalah jatuhkan duit kertas dengan duit shilling. Nak tengok mana jatuh dulu. Ni boleh buat ni pakai kamera slow motion. Kan? Contohnya. Lepas tu nampak tak boleh tulis pula. Observation tu boleh tulis pakai pensel. Okay. So, okay, lepas tu kat atas ni pula ada beberapa pages. Ada beberapa tab. Okay. So ada beberapa tab yang mana kita boleh okay. So ada beberapa tab yang mana saya boleh okay, saya boleh tekan ni lah. Okay. Kat atas ni lah contoh. Saya tekan bawah sikit. Sorry Okay. Okay. Okay, gambar ni pun saya boleh letak teks contohnya. Dan sebagainya lah. Saya nak tunjukkan kat sini yang mana Numbers ni kita boleh gunakan untuk masukkan gambar juga macam Pages tadi. Boleh masukkan gambar, boleh masukkan video, boleh masukkan annotation. Annotation tu kita gunakan macam jari atau pensel lah untuk kalau kita nak label gambar contohnya. Tetapi yang lagi menariknya Numbers ni, ni kita boleh buat graf. Dia gunanya Numbers ni power dia yang paling utama lah. Kalau Keynote power dia yang paling utama, kalau adik-adik ingat kita nak buat animation tu semua kan. Kalau Pages tadi kita nampak macam dia lebih kepada kita nak buat macam majalah ke, nak buat satu dokumen kan. Kalau Numbers ni pula dia punya kekuatan dia adalah kepada nombor. So kalau kita nak macam ni, saya nak buat eksperimen lah, anak saya dia buat 3 eksperimen pakai kereta Hot Wheels ni. Dia nak tengok kalau kereta ni beratnya berbeza, apa akan jadi? Contoh jarak sama, ketinggian sama tapi berat berbeza. So dia boleh masuk ni, dia kira distance travel berapa dan dia boleh plotkan benda ni. So bila kita plotkan nombor, apa kita akan nampak adalah bila kereta tu lagi berat, mana distance dia lagi jauh dia travel. Contoh macam tu. So itu kekuatan Numbers. Okay. So jom kita buat dengan masa yang ada ni, masa yang tinggal ni.
Okey, adik-adik boleh pergi kepada cari workbook tu. Okey, macam nak cari workbook tu? Okey, pergi yang namanya ni file ni. Kalau ada tak bentuk file ni ataupun pergi apa saya ajar tadi, tarik ke bawah, tekan file. Buka file tu, then cari. Yang adik-adik dah download tadi namanya apa? Nama file tu adalah saya tulis nama file tu adalah Digital Heroes bukan. Workbook 2. Sorry, workbook 2. Tadi workbook 1 pages, workbook 2. So adik-adik boleh type lah workbook 2. Ada tak? Workbook 2. Ni. So saya dah ada workbook 2. Ni file dia. Kalau adik-adik dah download link yang tadi cikgu sharekan, mesti ada file ni. Workbook 2. Okay, dan buka workbook. Buka workbook tu. Okay. Saya cuba buka balik. Saya ada kat sini sebenarnya. Saya buka balik workbook tu. Ni. Okay. Boleh buka tak? So adik-adik akan dapat macam ni. Ada 2 ni. Macam ni. Ada cikgu. Okay, baik. Sazwina. Terima kasih. Okay. Cuba. Okay. Sambil-sambil tu saya baca lah. Okay. Dia macam gini. Saya macam saya kata, saya orang Johor tapi saya kerja kat Melaka. Perasan tak? Orang selalu cakap Melaka ni panas. Melaka ni tempat makan best, tempat cantik, belacan sedap. Tapi masalahnya Melaka ni panas. So saya nak kaji. Kenapa Melaka ni panas? Mungkin salah satu sebab kalau perasan garisan khatulistiwa tu macam betul-betul jatuh kat atas Melaka kan. Mungkin sebab tu Melaka panas. Ataupun Melaka ni dia dekat dengan laut. Bila kita dekat dengan laut, kita rasa apa? Bayu. Siang rasa bayu laut malam rasa bayu laut. Ada 2 kan, bayu laut dengan bayu darat. Tapi mungkin sebab tu juga Melaka panas. So, apa yang saya buat, contohnya saya ada data ni, saya duduk kat Durian Tunggal. Durian Tunggal ni satu tempat kat Melaka. Okay. Dekat dengan Tol Laikro, Durian Tunggal ni. Okay, saya ada data ni daripada saya punya telefon. Okay, saya ada data harian Melaka ni, data harian cuaca. Okay, saya tengok dekat Jabatan Kaji Cuaca Malaysia, purata suhu kat Malaysia, standard lah, purata suhu kat Malaysia dalam 26.5. So saya tanya diri saya, adakah Melaka ni sebenarnya memang panas? So apa yang saya buat, okay, kita nak isi ni. Okay, boleh tak? Sekarang table ni dah ada. Okay, macam ni saya nak masukkan table ni. Okay, kita buat lah kejap So saya delete balik semula. Kalau table tak ada, tekan tambah. Okay, kalau kita nak masukkan benda, tambah ingat sama macam pages, sama macam keynote. Kita pergi atas ni, table ni. Okay, then adik-adik pilih lah table yang mana. Katakanlah yang ni contohnya. Okay, saya besarkan sikit. Macam ni, okay. So table tu dah ada. So saya type dulu. Okay, susah. Gambar ni kat depan. Saya nak tekan sini, nak tengok sini, gambar kat sini. Apa saya boleh buat? Adik-adik tekan gambar ni. Tekan sekali, dia akan keluar option tu kan. Tekan copy. Kita bawa dia duduk sini. Pergi tab yang kedua. Letak jari adik dekat gambar, dekat mana-mana page. Nanti dia akan keluar benda tu. Tekan dia kat mana-mana. Tekan sekali, dia akan keluar ni. Tekan paste. Senang. Nampak dia keluar kat tepi pula kan. Kalau dia keluar kat tepi, kita boleh buat, kita tarik dia kat sini. Okay, dan kita mungkin kecilkan ke. Kecilkan ke. Dan sini kita besarkan balik ke. Adjust lah. Kasih biar sebelah dekat sini. Sebelah kat table ni. Kenapa? Sebab saya nak copy data ni. Saya nak copy masuk. Boleh Cuba. Sama-sama buat Kita pun masa ni berjalan, sama-sama buat dengan saya. Okay. So saya tekan apa kat sini. Okay, tadi saya ajar dalam pages kan. Macam kalau nak masukkan teks dekat satu tempat. Double tap. 1, 2. Sorry kat sini. 1, 2. Saya tekan sini hari. Dan saya masukkan bawah ni hari apa. Saya ada hari, katakanlah hari ni Selasa. Dalam kalender saya, dalam gambar saya lah. Selasa. Cuba masukkan. Okay, yang kedua adalah Selasa, cuaca tertinggi, cuaca terendah saya adalah 24, cuaca tertinggi 33. So saya nak masukkan. So cuaca terendah. Okay, yang sebelah ni pula cuaca tertinggi. Okay, cuaca tertinggi. So apa? Saya nak cari average ni. Saya nak cari average suhu. So cuaca terendah adalah 24,
cuaca tertinggi 33. Saya masukkan data ni dalam table anda. Okey, cuaca terendah 23, cuaca tertinggi betul ke 23? 24 dengan 33. Okey, 24 33. Okey. Nampak tak tadi saya punya text table tu berubah? Okey, bila saya double click dia keluar macam ni. Kalau dia keluar macam ni, awak boleh tekan kat sini. Nak A, B, C, D ke? Nak nombor? Mungkin bila saya masukkan nombor, senang tukar keyboard tu kepada nombor. Kalau saya tengah tulis tag, katakanlah hari ni, tukar kepada ABC. Cuba dalam masa 1-2 minit, 2 minit mungkin kita isikan dulu. Okay, saya isikan dulu. Saya ambil saya punya keyboard. Okay, cuba kita isikan data tu kejap. So, Selasa, sini Rabu. Saya ambil data daripada sini ya. Saya tukarkan ke sini. Okay, Rabu, 23 dan 30. 30. Lepas tu Khamis saya ada 23, 30 lagi sama. Lepas tu 30. Lepas tu Jumaat. Boleh ada So far tak ada benda yang baru konsepnya sama macam Pages dan Keynote. Sekarang saya hanya memasukkan data dalam table saya. Okey, Jumaat 24 dengan 31. Boleh adik-adik? Ke laju sikit? So far okey? Tiba-tiba senyap je ni kan? Okey ke semua? Dr. Jeff untuk makluman ada dalam 18 minit lagi Dr. Jeff sebelum 4.30. Okey, boleh. Okay. Okey, 23, 32. Saya tengah masukkan data ni lah. Okey, tak payah banyak-banyak lah. Mungkin dapat sampai hari Ahad pun okey lah. Yang lain tak payah dulu pun tak apa. Okey? Boleh aja. Okey. Alright. So, kita tak payah buat sampai panjang-panjang lah. Dapat 2 hari, 3 hari pun boleh. Tak apa. Saya just nak tunjukkan je. Macam mana kita boleh. But by the way, saya pun ada sharekan satu dokumen yang saya lupa tajuk dia apa. Tapi dekat situ saya dah tunjukkan step by step. Maknanya saya ada screenshot. Kalau adik-adik macam lupa macam nak buat, boleh tengok balik kat situ. Dah boleh, boleh. LPG yang mana? Okay. Alright. Okay, so apa yang saya nak buat kat tepi ni, saya nak buat purata. Okay, kat tepi ni saya nak tambah purata. Purata suhu harian. Purata suhu harian lah contohnya. Okay, okay. Nampak tak dia dah ke bawah? Kalau saya tak suka dia ke bawah, saya nak dia jadi satu line je ni, tulisan ni kan. Saya pergi kepada ke atas ni, adik-adik boleh cuba tarik dia, nampak? Boleh main dia, kalau nak pendekkan dia, nak panjangkan dia, macam ni lah, tunjuk saya macam ni. Dan kalau saya dah terlebih, katakanlah yang E ni saya nak buang. Table E ni saya tak nak. Saya nak sampai D je. Okay, saya tekan E tu. Tekan E, nanti dia akan keluar. Ni, tekan delete. Delete lah dia kalau tak suka. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak, saya buanglah ni. Katakanlah ni saya dah selesai masukkan data. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat pengiraan ni. Average. Sebenarnya average ni adalah 24 tambah 33 bagi 2 kan, purata. Tapi takkan kita nak buat setiap ni satu sekali kita nak kira. Apa kita boleh buat? Kita suruh numbers yang kirakan untuk kita. Kita tak payah kira. Biar numbers buat kerja untuk kita. Apa kita boleh buat? Okey, tengok adik-adik tekan kat sini. Okey, pilih yang pertama ni dan pergi kepada ni, cell. Sorry. Boleh tekan sini. Pergi sebelah ni, pergi yang keyboard ni. Keyboard. Sorry. Pergi yang gambar keyboard. Okey, pergi yang macam ni yang bulat ni. Ni saya jadi risau, saya ada tunjukkan saya ada buat screenshot, ada buat dokumen. Pergi kepada yang logo macam sama dengan ni. Okay, tekan sama dengan, dia akan keluar macam ni. Okey. Okey. Lepas tu kita taikkan apa? Purata dalam bahasa Inggeris average. Kalau tulis purata tak keluar lah kot lagi Saya kena tekan perkataan bahasa Inggeris. Average. A-V-E. Bila dah keluar AVE, dah ada beberapa average keluar. Yang lain-lain ni adik-adik jangan tanya dululah. Yang ni average yang lain. Kita nak average yang biasa je, yang nombor 2 ni. Average. Tekan average tu, yang kedua tu.
Bila dah tekan tu, dia akan keluar macam ni. Dia tanya kita, value mana yang awak nak average kan? Number tanya kita. Okay, saya nak yang ni dengan yang ni. So, apa adik buat, tekan 24 tu dan tarik ekor bawah ni. Tarik ke sebelah pula. Sebab saya nak daripada sini ke sini. Macam tu. So, maknanya average nampak ni. B2 hingga C2. Betul tak? B2 hingga C2. Betul lah. Nak averagekan 24 dengan 33. Kalau dah okey, tekan right. Betul tak dikira? Betul tak? 28 tambah 33 bagi 2, 28.5. Mesti betul. Okey, saya ulang balik tak ada masalah. Okey, saya ulang semula. Okey, saya delete dulu. Kasih kosong. Okey. Saya tekan kat situ. Okey, dah ready Alia. Saya tekan kat situ dulu. Dan saya pergi kepada keyboard ni. Bawah. Saya tekan keyboard tu. Bila dah keluar keyboard tu, tekan ni. Yang sama dengan. Sama dengan ni dia macam nak masukkan formula. Saya tekan sama dengan. Okey. Dan saya typekan perkataan. Bila dah keluar sama dengan, dah keluar macam ni. Dah keluar yang, dia macam apa ni? Dia macam kita boleh type sesuatu lah. Saya tekan perkataan average. A-V-E. Tak tulis habis, nak tulis habis pun boleh. Average. Okay. Pilih yang ni. Average yang biasa je. Jangan average IF ke apa ni. Jangan. Tu nanti. Dah kau. Tekan yang average biasa ni. Tekan je. Dah tekan. Pilih. Numbers tanya awak pula. Awak nak average nombor yang mana? Then awak jawab lah. Saya nak averagekan 24 dengan 33. So guna jari. Tekan 24 tu. Okay. Nampak? Dia ada dua biru ni. Biru atas, biru bawah. Tarik yang bawah. Average 24 dan 33. Okay. Bila dah. Tekan. Yes. Tekan tanda right tu kat kanan tu. Okay. 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 Boleh? Okay. Itu baru satu. Macam kita nak buat yang lain. Takkan kita nak buat satu. Buat apa? Bukan buat apalah. Boleh. Tapi kita suruh lah numbers yang buat. Kita jangan buat. Kita suruh numbers yang buat untuk kita. Kita buat sekali je. Okay. So apa kita boleh buat? Kita nak suruh numbers averagekan semua suhu ni. 24, 30. 23, 30. 23, 30 ni semua kita nak averagekan. So kita tekan balik yang atas tu. Yang atas kita dah buat ni kan. 28.5 ni. Kita tekan balik yang. Kita tekan pula yang sebelah keyboard tu. Yang macam kilat tu. Dia tulis cell. Okay. Bila saya tekan tu. Apa yang keluar adalah. Dia keluar ni. Adik-adik boleh tekan ni. Autofill cell. Tekan autofill cell tu. Okay, dia akan keluar macam ni. Kuning. Adik-adik tarik yang ni. Yang macam sama dengan tu. Tarik dia ke bawah. Guna jari tarik. Tengok. Dia tarik sampai sini. Apa jadi? Okay. Dia kirakan untuk saya. So 23 tambah 32 bagi 2 mesti 27.5. Okay. Boleh? So itu saya nak tunjukkan sikit je lah. Baru itulah. Nak tunjukkan sikit. Contohnya adik-adik boleh bertanya. Lepas ni adik-adik buat sendiri. Kalau saya nak averagekan yang suhu terendah pula macam mana? Saya cuba Saya pergi bawah ni. Saya terlaju keyboard. Sama dengan average. Yang mana? Nilai mana ke mana? Pilih. Nilai daripada sini. Sampai. Terlajak panjangnya. Kejuna. Sampai ke bawah ni buat. Sampai terlajak sangat. Sampai sini saja. Kan? Kita boleh check. B2 sampai B7. Betul tak? Tengok kat tepi ni kan. B2 sampai B7. B2 sampai B7. Sampai Ahad. Betul? Tekan right. So, ni average untuk cuaca terendah ni. 24.5. Lepas tu kalau saya nak tarik. Nampak tak? Saya nak pula buat average untuk sebelah ni. Dan sebelah yang ni pula. Peratus sentuh harian. Macam mana? Cuba bagi. Tekan yang ni. Pergi kepada cell. Pergi autofill. Sebab autofill ni kerja dia menarik je. Jadi kan? Tadi saya tarik yang ni. Ni apa jadi kalau saya tarik ke kanan? Nampak? Dia akan averagekan yang dua ni lah. Dia akan averagekan yang dua ni. Okay, tapi kita number tu tak cantik. Banyak sangat titik perpuluhan kan? Apa kita boleh buat? Kita boleh tekan situ. Tekan nombor tu. Pergi apa? Kalau kita nak edit pakai apa tadi? Brush kan? Brush. Boleh tukar format contohnya. Nak numbers.
Okay, nak currency, nak percentage. Tapi kita pakai numbers lah. Tanya numbers. Tapi titik puluh-puluhan dia dekat. Dah pukul 4.30 Okay. Katakan kita pakai numbers. Okay, ataupun automatic lah. Okay. Sikit Apalah, lagi boleh kot ni doktor, dalam 2-3 minit lagi ke? Itulah saya nak tunjuk satu benda lagi pula. Itulah. Okay, boleh pelajar-pelajar semua sikit lagi Dr. Juf sambung sikit. Okay. Boleh, semua kata boleh tu doktor. Baik, memang sporting memang sporting. Alright, Sporting kita satu. Itulah memang sporting Okay. Yang ni saya tak nak kacau lah yang ni. Saya biarkan purata tu macam tu dulu. Sekarang saya nak tunjukkan kita nak plotkan graf pula daripada ni. Okay. Apa saya buat? Saya nak tambah graf. Okay. Saya nak tambah graf. Saya tekan plus. Okay. Graf. Okay. Yang ni sama macam tadi adik-adik. Pages dengan Keynote semua sama. Kalau ni kita nak tambah gambar dalam ni. Macam tadi saya tunjukkan untuk pages lah. Yang ni pun shape. Contohnya adik ni nak tambah apa tadi? Payung ke? Nak tambah apa? Semua boleh. Kat sini. Tapi apa saya nak tunjukkan hari ni, yang sini pula. Yang ke nombor 2 ni, daripada kiri. Daripada kiri nombor 2 ni, graf. Okay. Contohnya saya nak tunjukkan graf bentuk macam ni lah. Nak tunjukkan cuaca terendah dengan cuaca tertinggi berapa setiap hari. Saya tekan graf tu. Okay. Tengok Again, kita suruh numbers yang buat untuk kita. Kita tak payah buat. Kita tekan kat sini. Tekan sekali. Dia kata apa? Tap or drag on the data, on the table to add data. So saya pilih je. Saya nak. Okay, yang pertama adik kena pilih yang purata dulu. Sebab yang purata ni dia akan jadi line dulu. Okay, tekan je yang ni. Tekan je. Tak payah buat apa-apa, tekan je. Dia akan buat sendiri. Okay. Lepas tu dia baru plotkan satu. Tapi kita nak plotkan lagi 2. Yang cuaca tinggi dan cuaca terendah kan. So kita tekan edit series. Tekan edit reference. Okay. Lepas tu kita tekan yang next pula. Lepas tu tekan yang next pula. Saya tekan je, saya tak buat apa-apa. Dia yang plotkan sendiri. Okay. Done. Bila siap tekan done. Okay. Saya boleh tunjuk sekali lagi. Saya delete dulu. Okay. Sorry. So mula-mula sekali kita tambah. Dan kita pilih graf yang mana sesuai. Untuk graf sekarang ni, saya sendiri nak tunjukkan dia punya purata kan. Naik turun ni. So saya tekan graf yang ni. Kalau contohnya adik-adik nak buat pie chart ke yang lain-lain tu pakai yang lain lah. So saya tekan yang ni. Dia kata tab. Saya tekan je tab kat sini. Dan saya pilih data yang mana. Saya kena pilih data yang ni dulu sebab yang ni adalah line. Yang 2 ni adalah yang naik ni lah. Yang turun naik ni. Okay, saya tekan je. Okay, lepas tu saya tekan lagi sebelah dia. Saya tekan lagi sebelah dia. Tu je, saya tak buat apa-apa pun. Dia yang plotkan sendiri. Okay, nah dah. Siap. Tak ni dekat sebelah lah kalau nak cantik ke. Macam tu. Automatic semua ni keluar. Automatic. Okay. So last sekali adik boleh pilih dua table ni dan adik boleh masuk copy dan boleh masukkan dalam pages nanti. Cuba try. Copy gambar ni, masukkan dalam ini lah. Boleh. Okay. Contohnya saya copy satu je tadi graf. Okay, saya boleh copy table tu jugalah kalau nak. Ini bukan benda lain Okay. Saya dah terlebih sangat ni, dah lebih 4 minit So saya tak nak go jauh sangat. Mungkin ada orang perlu menepati masa berada di tempat lain dan sebagainya selepas ni. So Dr. Awati, saya rasa saya nak berhenti sekarang dan saya minta maaf saya lebih masa sikit pun laju Tak masalah doktor. Saya rasa semua excited ni doktor. Itulah. Tak maaf laju sikit ujung-ujung tu masa. Tapi terima kasih semua. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar yang very sporting saya rasa memang so jadi saya serahkanlah dan terima kasih dan saya serahkan kepada moderator kita Dr. Awati untuk meneruskan yang seterusnya lah. Okay Dr. Awati. Okey, terima kasih Dr. Juf. Tahniahlah di atas perkongsian tersebut dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua pelajar yang sangat sporting hari ni. Walaupun terlebih sporting sangat. Dan sangat bersemangat. Cikgu suka tengok you punya semangat dekat dalam chat tu. Alia Dr. Jangan lupa Dr. Juf, cikgu suka Alia. Okey. Datang U-turn.
Boleh datang UTM Dr. Jeff panggil datang UTM. Saya di Fakulti Pendidikan UKM. Siapa yang dekat-dekat UKM boleh datang UKM. Okey, so mungkin kalau ada satu soalan sebab kita terlebih masa sikit, sekiranya ada soalan boleh kita terima satu soalan Dr. Jeff kalau ada siapa-siapa Boleh. nak tanya. Tak ada masalah, boleh. Boleh nak tanya Ada apa-apa ke? nak tanya? Ataupun semua okey dah terjawab ke tadi ataupun masih nak explore. Okey, cikgu buka mungkin cikgu beri dalam masa 10 saat. Kalau tak ada, dan cikgu akan teruskan. Billy. Okey, tunggu sekejap ya. Okey. Alright, yang dekat dalam chat pun nampak macam tak ada soalan Dr. Juf. Alhamdulillah tadi dah terjawab kebanyakan soalan. Okey. Terima kasih Dr. Wati banyak bantu. Alhamdulillah, insyaAllah. Nampaknya dah tak ada soalan. Saya dah buka ruang, tak ada soalan. Ramai yang excited semua nak share bahan mereka. Okey. Cikgu dah kongsikan di sini ya. Sekiranya pelajar-pelajar ada buat sebentar lagi sebarang lukisan ke apa ke, ataupun daripada workbook yang Dr. Juf kongsikan, boleh update. Dr. Juf kata tadi homework kan, tapi janganlah homework stress-stress. Maksudnya you have to enjoy doing it. So bila dah buat nanti boleh share di https bit.ly Digital Heroes Zone 2. Kejap lagi cikgu boleh copy paste ataupun mungkin ada siapa-siapa yang boleh bantu cikgu, ahli tim teknikal yang lain. Ustaz Syakir ke boleh bantu saya ke tolong copykan dalam tu, ataupun sekejap lagi saya akan copykan. Kalau tak sempat nak salin, don't worry, kita akan share, ataupun sebenarnya kita akan share juga dekat dalam Telegram dalam grup Telegram. Kalau ada soalan masih boleh bertanya. Okey, so ini adalah link kehadiran untuk hari ini. Semua dah boleh bersedia untuk kehadiran ya. Okey, dekat situ tim teknikal kita, Cikgu Syakir dah sharekan link kehadiran dekat dalam chat juga. Cikgu Syakir dah tolong share link kehadiran dekat dalam tu. Isi jangan tak isi ya. Nanti kan hadir, dengar Dr. Juf excited, semua bersemangat, tengok-tengok kehadiran tak ada. Jadi isilah kan. Ni boleh memberi nilai tambah lah. Kalau dapat CJ nanti boleh memberi nilai tambah. Okey. So dah semua dah isi ya. Link dah ada Nanti kalau terlepas kat sini, link ada di ruangan chat. Nanti cikgu akan sharekan juga yang link kepada Padlet tadi. Billy tadi nak share lukisan kan. Boleh share dekat Padlet tersebut lah ya. Okay, so sekarang tadi ramai excited dengan Dr. Juf, nak tengok, nak ambil gambar, nak buka kamera. Dah ready tak nak ambil gambar ni? Jom, boleh last buka ni. kamera sekarang. Jom buka ni last ni. Hari ni yang terakhir ya. Lepas ni tak tahu bila lagi jumpa Dr. Juf, bila lagi jumpa Dr. Harwati, bila lagi jumpa Cikgu Zakia, Dr. Zakia. Ada 2 Z. Dr. Zakia. Isi kehadiran. Okey. Isi kehadiran sekejap. Sambil-sambil tu siapa yang dah ready boleh sekarang buka kamera. Ni cikgu nak ambil gambar, nanti nak hantar kat dalam grup. Boleh buka Ustaz kamera Syakir lah. boleh bantu juga ambil tolong screenshot saya pun boleh buat juga. Di backup. Saya stop sharing dulu supaya saya nampak lah siapa yang dah on kamera. Kita nampak guys tu ramai yang dah on kamera. Ni semua yang spotting ni. Spotting ni. Terima kasih semua dari awal program kita sampai ke hujung. Memang terbaik ya. Gunakan iPad tu sebaiknya. Explore lagi. Jangan berhenti. Teruskan explore, berimajinasi. Berkarya dengan kreatif. Kan? Okay, tu dekat macam kat sekolah tu. Siti Nur tu dah dekat sekolah ya? Siti Khadijah pun dekat sekolah ya. Ramai-ramai dekat satu iPad. Yang peace tu siapa? Cikgu ke? Okay. Cikgu. Okay, right. Okay, cikgu. Sporting. Patutlah nak murid sporting. Cikgu pun sporting. Okay. Okay, cikgu bagi dalam seminit 2 lagi. 1 minit. Okay, 30 saat untuk on camera. Kita dah terlajak masa. Okay, nanti kan tak terlambat on kamera kan tak nampak gambar ni. Mana tahu keluar surat khabar ke nanti. Rugi. Okay, boleh Cikgu Syakir, kita dah ready insyaAllah. Alright, mungkin ada lagi yang nak on kamera, sila on sekarang sebelum Cikgu Syakir ambilkan gambar. Saya pun ambil juga. Alright.
Ready? 1, 2. Dah senyum habis ke tu? Senyum betul-betul. Ni last tau. Okay. 1, 2, 3. Alright. Cikgu buka page seterusnya. Okay. Page seterusnya tak nak on kamera ke? Esha, Fatin, Nabila, Hazimah ni semua. Banyak Britney tak nak on lah. Billy. Mana saya nak tengok juga ni. ke Britney, ha. Billy Tengok Tava tu on kamera. Okay je ha. Wan Muhammad Syah tu cikgu ke murid tu? Tinggi je tu, tinggi. Kalau berdiri sebelah saya, confirm tu saya yang rendah. Okay. Dania and gang. Ramai. Yes, alright. Okay. Alright, terima kasih semua. So dengan itu berakhirlah sesi student champion kita pada hari ini. Setelah 4 hari untuk zon 2. Kita ada zon 1 dan ini adalah zon 2. So insyaAllah sehingga bertemu lagi sekiranya ada apa-apa kursus atau latihan. Cikgu kat belakang tu, cikgu turun hijau. Okay. Sekiranya ada apa-apa latihan selepas ni kita akan share dan kongsikan dalam ruangan Telegram. Kalau ada soalan, sila tanya, ajukan di ruangan Telegram juga. InsyaAllah kita akan cuba bantu sama-sama. Alright, all the best semua. Till then, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright, bye. Terima kasih Dr. Juf. Terima kasih Dr. Wati. Okay, InsyaAllah kita Alright. jumpa nanti ada masa. Okay. Wah, ramai nak pergi UTM ni nak jumpa Dr. Juf ni. Okay, InsyaAllah nanti boleh jumpa Okay. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Syakir kat belakang tabir. Ada seorang lagi sebenarnya ni, Ustaz Syakir. Ustaz Di Syakir belakang ada ni. tabir. Ustaz Syakir kita technical team. Siapa lagi? Ada tak geng kita yang daripada Apple dalam ni? Saya pun tak perasan. Okay, so you all kau dulu tak apa. Cikgu-cikgu akan jadi orang yang terakhir. Terima kasih semua. Assalamualaikum.